kita dapat berkumpul lagi dalam bicara kuliah subuh ataupun ilmu bicara subuh ini dalam segmen mingguan kita ya, pada pagi pada subuh ni. Hari ni berapa sikit ya. Sebab tak ada muncul start serah ada. Dia ambil tempat ni jaga kuting. Kita pun jadi tempat ada dah, cuma tak ada, nak tak pasti. Jadi kena balik semata balik sini. Saya lewat dia tu ngejar juga. Tapi saya buat asal dia, saya ambil dia dari rumah. Senang ke. Sahabat gopo-gopo sangat ni. Mari. Jadi kita nak sambung dalam siri bicara kita dalam kitab nasihat dalam kitab kita pada pagi ni, iaitu wasiat nasihat imam nasihat agama dan wasiat imam, yang saya kira kitab ini sangat banyak memberi kepentingan dan keseluruhan kepada kita dalam bab berkait dengan hukum hakam, berkait dengan hati, dan juga berkait dengan pelbagai bentuk wajah-wajah dari sudut hukum hakam ya, dari sudut praktikalnya, teorinya, semuanya, dan berdasarkan kepada hadis-hadis yang dikatakan banyak membantu kita ya, untuk menjadikan kita hari ini bila kita dalam berhujah berkait dengan kita ini, kita ada dalil ya, kita ada nas ada nas. Walaupun kita sendiri pun ada dipalsu. Ada dipalsu tapi saya mau belakang dah lah ya. Hadis-hadis tu nanti kalau ada jumpa yang palsu macam seperti baru ni, kita akan blok hadis tu. Sebab ulama ni dia sangat ulama hadis ni dia sangat maruf ya, kalau kita gunakan hadis palsu ni. Ada doa kita boleh pertimbangkan lagi, tengok pada kedudukan dia pula macam mana. Kalau dia tu bertaraf hasan, bertaraf sangat disepakati oleh ulama, kalau disahihkan oleh beberapa ulama yang lain seperti Al-Albani Imam Nawawi, semua tu kita boleh pakai tapi ada benda tempat kalau hadis tu walaupun kita tengok, kita baca, sangat tengok macam ke baik pada akal, hakikatnya dia tak ada palsu. Macam ke hak baru ni kita jumpa belajar siapa sehingga negeri China kan, waktu ada palsu. Dan begitu pula hari ni pula saya nak ambil lagi ada palsu orang yang masyhur, tapi ramai ustaz-ustaz hari ni gunakan pakai hadis yang berkait dengan apabila kita belajar sendiri seolah-olah kita belajar dengan syaitan. Kita ada palsu. Ada palsu. Palsu palsu anggur. Semangat. Ada yang saya kata tadi, hak yang Nabi kata, sesiapa hak yang baca Quran ke kitab tapi seolah macam tafsir sendiri, seolah-olah seumpama dia belajar seolah-olah dia belajar dengan syaitan. Adik-adik palsu. Memang palsu lah pun. Tapi masih bergelombang di luar sana. Ustaz-ustaz guna hadis ni. Dia nak, kononnya nak wayak ni supaya apa kita ni kena berguru. Betul lah, memang ada fardu ain pun. Fardu ain pun kena wajib nak berguru. Quran pun kena berguru wajib. Kitab-kitab pun kena berguru juga. Kalau kita tak faham dari segi selebah dia tu, kena ada juga, kena kefahaman kat tu. Tetapi ada tempatnya boleh dikatakan kalau macam Quran, hadis itu kena berguru lah. Kalau kita kena faham baik ya. Kalau Quran ni memang wajib satu batu, kita kena berguru. Tapi kalau hadis ni kalau kita baca pun tak ada masalah. Tapi kalau ada tempat yang dikatakan kita keliru, tak faham, wajib nak rujuk ulama hadis. Kena
Tengoklah bincang dengan mufti ke. Kita nak ilmu jangan malu. Jenis saya tak malu. Tak sering. Saya tak malu. Walaupun benda yang simple yang saya akan jumpa juga. Nak puas hati bawa muka persoalan ni bawa ke mufti, bincang. Biar benda yang ringan. Kita nak kesahihan dari segi sudut nas dan dalil fakta dia. Cara ulama hujah tu macam mana dia huraikan. Kita nak gitu. Biar benda tu benda simple. Benda kita nak bincang kok. Bukan. Kita nak kepastian. Kita nak ilmu yang kita nak bawa tu betul-betul yakin dengan apa yang disandarkan kita nak mengajar tu, ataupun kita nak kabur orang. Tapi kalau macam kita macam buat sambil level kok, loh ya. Tanpa kata apa lain saya tak boleh pakai Ni untuk diri saya. Diri saya benda walaupun benda basic bab fardu ain pun, kalau orang kata satu bab tak dicok tak burung. Kalau benda tu kalau ustaz lain biasa bahas dari segi sudut kefahaman akal semata-mata, kita rasa syok wasangka, kita bagi rujuk. Senang. Nak kepastian betul ke tak ni kena weh. Kalau kata ulama kata gitu, kita kena kembali pada asal. Gitu. Ada perbincangan lah maknanya. Tapi hari ni nak masuk dalam konteks pembelajaran. Kalau kita faham dah semayang, rokok tu sunat ke makruh. Contoh Sami Allah liman hamidah, kita tahu dah wajib ke sunat. Maka kita tahu waktu pun kira alhamdulillah tu. Maka kita faham tu tentang semayang bab fardu ain tu. Kita nak biar dan semayang ni pun kita faham. Ni sunat ni ada yang wajib, ada yang sunat arba'ah, ada yang sunat yang tak perlu kita lakukan macam-macam lah. Tapi kita faham tu, ni makruh tak apa, tak buat pun okey lah tu, alhamdulillah tu. Kata ulama tu, kalau kita faham dari segi basic tu, okey lah, alhamdulillah tu. Maka kita dah faham dah agama tu, fardu ain tu. Bukan kita kata nak faham 100% kan, ada payah juga. Sebab minda orang ni Tuhan kurniakan tak sama dengan apa orang lain buat. Orang lain usahakan. Kadang kemampuan kita ni terbatas juga. Ada lain mampu pergi jauh lagi, kita setakat tu je. Sebab itulah kefahaman ni Tuhan beri ilmu ni pada hak-hak yang masing-masing. Ada hak dan batin dia, ada penjagaan dia. Jadi dalam siri tajuk yang dikatakan pada pagi ni, tak panjang sangat tajuk ni. Alim yang suka membalik itu adalah syaitan. Kenapa masuk dia? Membalik ya? Membalik. Kita sebut apa ni? Membalik. Membalik ya? Dia tengok pada kedudukan ayat lama, Jawi lama ni Mariaga gitu ke. Kalau salah kata, dia tak macam Jawi khutbah. Jawi khutbah hari lain, Jawi moden tu. Jawi yang hari ni macam Jawi kita Jawi lama tadi tu, Jawi klasik lagi. Okay. Alim yang membelik itu adalah syaitan. Hal ni dipanggil sebagai orang yang berilmu. Orang yang, mungkin saya akan ulang tafsir Tengok Senar ya, mungkin kejaga masa. Sebab saya dah tengok belakang dah benda ni pun. Alim yang suka membelik itu adalah syaitan. Maksud dia ni dipanggil orang yang berilmu tetapi lidah bercabang. Pernah dengar tak? Maknanya alim ni diwakil kepada pihak syaitan. Bukan saya sebut, ulama sebut. Kita tak ada, cuba tengok, ada tak? Ada pun. Orang yang alim yang bersikap seperti ini ialah syaitan yang durjana. Betul? Sama lah tu. Dia wakil, kalau kita tengok baca habis pun, sehinggakan orang ini dipandang oleh Allah sama seperti kedai dan anjing. Ulama yang dikatakan lidah bercabang, dia mengatakan bahawa bila bercakap ni memang nipu semua. Dia tak buat. Dia belajar tapi dia tak buat apa orang Allah suruh. Ataupun dipanggil alim yang berlidah syaitan dan bertopengkan syaitan. Dua wajah situ boleh ambil. Kita nampak bila sebut perkataan alim ni,
alim belaka. Bukan gitu fahaman kita. Alim ni maknanya berpura-pura. Berpura-pura dalam mencari ilmu, tapi pada masa yang sama dia tidak membenarkan yang hak, tidak melihat akan kelihatan yang hak. Maknanya dia di luar sana dia memanipulasikan keadaan. Dia menggunakan modal Quran sebagai untuk nak menipu orang. Itu dipanggil sini, maksud dia ahli yang suka membeli itu adalah syaitan. Suka buat cerita-cerita baru. Suka ambil benda-benda yang baru untuk kepentingan diri sendiri atas nama agama ini. Dia lebih kurang macam ulama masuk. Ulama masuk mungkin depan ni tak akan bincang juga. Tapi orang ni kita kena ambil ahli yang suka membeli itu adalah syaitan, iaitu manusia yang berlidah syaitan. Ataupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut di sana, jangan kamu buat kawan suka ataupun sahabat kamu suka tapi Allah benci. Nabi kata, tapi kalau kamu buatlah perkara tu Allah suka tapi kawan benci. Maknanya kalau kawan tu kalau dia macam meredai sesuatu perkara yang haram, jangan ikutlah. Sebab benda tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada peraturan dia. Tapi kalaulah benda tu menjadi asbab kebaikan, apa yang Allah sebut dalam Quran dan hadis, benda yang baik, wajib kita ikut dan tinggalkan yang kawan tadi itu. Nabi sebut dah dia sahih. Jadi benda ni kita kena ada peraturan juga dalam kita mengambil kira dalam keadaan sudut pelbagai di sini. Dalam kita kata di sini, setengah dari orang yang berilmu meskipun tiada beramal dengan ilmunya atau mengerjakannya kepada orang lain, mereka suka pula menyeru kepada yang seserong. Mereka gemar membuka pintu pintu takwil, pintu tu takwil situ dan menunjukkan kepada orang-orang awam cara-cara yang mudah untuk menentukan sesuatu hukum agama, sehingga terbukalah jalan untuk membalik atau menipu, supaya mereka dapat mengelak membeli lah. Saya pun balik Lawan tempat bawa jaga lama supaya mereka dapat mengelakkan diri dari mengeluarkan hak-hak yang diwajibkan ke atas mereka oleh agama ataupun untuk merampas hak-hak orang lain. Orang alim yang bersikap seperti ini ialah syaitan yang durjana, pengingkaran dan penentang Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ia telah dilantik oleh syaitan untuk menjadi wakilnya di dunia. Kan jumpa ayat ni kan? Betul kan? Apa yang nak sebut dalam ni. Orang ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti kedai dan anjing dalam kelakuannya yang buruk dan hina. Dan hina. Kalau tidak, tentulah kedai dan anjing itu lebih utama daripadanya. Sebab kedai dan anjing sesudah mati akan menjadi tanah, akan tetapi ia akan diseret kepada api neraka. Ini berkait dengan kalam ulama yang mengarahkan daripada kitab-kitab besar, yang salah satunya disebut dalam kitab kita ni, iaitu bayangkanlah umpamanya seperti ulama kata sini, kalau tidak tentulah kedai dan anjing itu lebih utama daripadanya. Maknanya nak wayaknya kedai dan anjing ni hak tu buruk dah, tapi ulama yang menipu orang ni, hak bercakap bohong ni, dikatakan suka memperdagangkan agama, melontarkan agama demi kepentingan sesuatu. Tak kira lah sama ada bab politik ke, bab jual beli ke, bab munakahah, bab muamalah, bab berkait dengan hubungan apa-apa jenis perniagaan. Selagi mana kalau melibatkan soal agama, itu dia mengambil bukan semata-mata atas kadar nasihat, tetapi untuk kepentingan
kepribadian, ada unsur-unsur penipuan di sana, walaupun unsur-unsur yang bukan tahap jalil, tahap yang dikatakan tahap kecil, dia termasuk dalam golongan orang yang dikatakan wajah ulama syaitan, tuan-tuan. Dan lebih teruk daripada kedai dan anjing. Kedai dan anjing. Nak rayaannya lah sampai tahap tu. Tapi kalau lah di sini disebut kalau anjing tu sudah mati akan jadi tanah. Tak ada benda dah. Kalau kita bicara dalam bab tafsir Quran pun, kalau binatang pun kalau mati dia akan jadi tanah kelai juga akhir-akhirnya di pada masyarakat. Walaupun ada pertemuan di antara binatang dan binatang, dia ada walaupun peganah dengan peganah binatang tu, tapi di pada masa esok binatang yang dimangsa kepada pemangsa tadi tu akan cari balik di pada masa. Sebelahan kita ni bagian kita, bagian manusia, di pada masa jutaan manusia suku, bagian binatang suku. Dia tak tuan letak. Tapi kita akan tengok penyaksian binatang tu, kalau musuh tu contohnya rimau ke rimau ni, harimau tiger senang saya dah sebut rimau. Abang saya kata dah, abang tengok lalah ni yang terbahasa tu yang Terengganu ada. Dah Terengganu mana dah. Mu kata pekat sangat ada. Datuk guru tu pekat juga mana. Tadi orang merok ambo. Kalau Dr. Zul tu kan, Mesti Terengganu tu, Terengganu tu pekat lah tunggu. Kepuk oleh puk atas. Kalau kita pun kena ambil bandar. Kau kena komen orang kan, kata bandar ni. Cakap dengan dia dah susah lah. Kawan kita buat bandar mana, orang luar tak ada mana. Kaki siap aku ini kata. Contoh dia kata cerita harimau lah senang. Harimau dia makan kambing kita. Tapi di pada masyarakat ada pembalasan pula. Maknanya kambing tu akan jadi akan tunggu harimau tu mati. Sudah dia mati mampu harimau tu, bila dia makan, dia mampu halang dia, kambing tunggu dah minum. Kambing kata wah ni kekeh aku dulu ni. Dia sakit kambing pula yang akan menerima ni pembalasan. Ni bukan cerita dongeng ni. Ni tuan cerita dalam tafsir. Dalam bab tafsir dan surah Amma Yatasa, ada surah bab akhir alam barzakh kan. Saya ingat saya dah tafsir dah dulu. Satu sepadang sebelah sana manusia, sepadang sana belah bahagian binatang-binatang ni di suku-suku. Akhir sekali binatang tu akan jadi apa? Jadi tanah. Akhir sekali. Jadi kita menyaksikan kambing jadi tanah. Dan memang macam tu, tak ada penyiasaan. Kita kan jadi tanah. Lepas ada hari kebangkitan, penyiasaan daripada masyarakat, dah tahulah perlu kita cakap mana. Kalau orang perlu orang yang beriman semayang, orang suka sedekah yang bagi makan orang ni, kata Nabi, kata ulama, kata memang cepat sangatlah itu dikira pada masyarakat tu. Di tiang serok tu. Tapi orang ni orang yang dikatakan kalau semayang pada semayang, dah apa cukup majudi dah tahulah perlu di sangat mana. Ni tuan rakam dalam Quran sendiri kedudukan daripada masyarakat sangat huru-hara. Dia katakan pokok tak ada, bangunan tak ada, air kopi peng pun tak ada, teh buih pun tak ada belaka. Ayam crispy pun ada juga. Nak cari mana? Cuma ada pun air beluh tu sehingga kan kata Nabi, orang yang ada daripada masyarakat tu minta dengan Allah, ya Allah, sudah habis-habislah seksa aku ni, lebih baik aku mencampur aku dan neraka tu senang. Sampai tahap tu kepanasan di pada masyarakat bagi orang yang tu lah, orang yang ada masalah lah ni dengan Allah ni. Kalau orang yang baik belaka tak ada masalah, jalan nak yang comel daripada alam kubur sampai ke kita serok nak surga pun, pilih pintu lapang pun terbuka boleh ada. Tu yang kita nak tu, target kita. Tapi nak ayatnya di sini pembalasan tu ada. Kita buat penipuan orang pun, esok kita boleh macam ulama tadi kan kita kata tadi,
Walaupun umpamanya sejahat seperti kedai dan anjing, kadang-kadang lebih baik binatang daripada orang yang ulama yang menipu seperti bertopengkan syaitan, menggunakan wajah agama untuk kepentingan peribadi, maka tidak ada tempat bagi dia pada masa esok, di alam barzah esok. Memang kena orang macam ni. Saya pernah kata dah, minggu lepas pada adik kan, ada kita berbicara kan, sehingga kan satu bulatan besar jatuh daripada langit, terhembah berputar-putar di dalam gaung api neraka tu. Siapa dia? Orang ni lah, orang agama ahli yang suka membeli itu adalah syaitan. Orang ni lah Nabi sebut. Sehingga kan berputar-putar bagaikan macam putaran gasing yang sangat besar dalam gaung api neraka tu. Tiba-tiba bila putaran tu berhenti, rupa-rupanya salah bilik rupanya. Salah bilik rupanya. Sebab apa? Orang lain pergi ke tempat syurga, bilik VIP. Tapi hak ni pula, ustaz ni pula, ahli ulama ni pula salah pergi bilik lain. Bilik macam mana? Bilik geng-geng hak yang kaki-kaki ni saja. Siapa satu duduk, geng-geng yang tanya. Geng-geng yang tanya, ustaz, mana duduk sampai sini kat aku ni? Kau ustaz kan dudukan penceramah. Kau ustaz kan dudukan orang pandai. Salah bilik kenapa ni? Duduk kat kita ni panas ustaz ni. Ke macam mana ni? Betul lah ustaz kata. Memang bilik ni aku duduk ni. Dan sebab apa? Natijah kesannya masa tadi dulu, dia tak buat apa yang Allah suruh. Dia kabur orang, dia suruh orang bersedekah, dia pun dah bersedekah juga. Dia suruh orang bagi makan orang makan, dia pun tak tu juga. Dia suruh orang keluar zakat, dia pun dah keluar zakat juga. Dah kena bergum seperti satu bulatan jatuh, kata Nabi, dalam api neraka berputar-putar musim kali. Bagaikan satu dentupan melentung yang sangat kuat jatuh dalam bara api neraka jahanam. Bayangkan ya, kita minta jauhlah semua tu kan. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebab Nabi selalu ajar doa pada kita lepas sembahyang. Pastikan Nabi kata, nah hadis yang sahih, Nabi sebut, jangan lupa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala doa minta masuk syurga 3 kali. Dan doa minta jauh daripada api neraka sebanyak 3 kali lepas sembahyang. Nabi sebut ni dalam hadis yang sahih. Dan bila sebut kita mohon dengan Allah supaya minta syurga, minta doa balik dengan Allah supaya ya Allah, kau kau makbulkan doa hamba-Mu itu yang nak mohon masuk ke syurga aku ni, supaya kau masukkanlah dengan kasih sayang-Mu. Maknanya syurga berdoa pula, tolong backup pula kita ni dengan Allah, ngadu pada Allah supaya masukkan orang yang berdoa minta jauh daripada neraka ni masuk ke dalam lembah syurga aku ni. Tapi orang yang kita minta dengan ahli neraka ni, Nabi kata 3 kali minta ke syurga dan 3 kali minta ke jauh daripada api neraka. Ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka-Mu. Maka neraka pula minta dengan Allah, berhujah dengan Allah supaya ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang doa padamu ni daripada masuk dalam lubang api neraka aku ni. Maknanya neraka backup juga orang yang berdoa pada masa lepas sembahyang ataupun waktu mana-mana bila amal neraka lah. Tapi Nabi kata 3 kali dalam hadis yang sahih tu. Allahumma ajirna minan nar pun lepas sembahyang tu okey, kita dah buat dah. Tapi ni doa yang lain pun lepas sembahyang, ya Allah, masukkanlah aku di dalam syurga-Mu. Ya Allah, masukkanlah aku di dalam syurga-Mu. Ya Allah, masukkanlah aku di dalam syurga-Mu. Lepas tu Nabi suruh kita doa balik selagi tinggal, iaitu minta jauh daripada api neraka jahanam. Ya Allah, jauhlah aku daripada diazab api-Mu. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka-Mu. Ikutlah azabkan aku dari belaka. Ya Allah,
jauhlah aku daripada api neraka-Mu ini. Nabi suruh kita doa 3 kali. Lepas sembahyang. Pilihlah maknanya Nabi suruh kita minta supaya dijauhkan daripada azab neraka jahanam ini. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta jauhlah semua tu. Dan ulama seperti ini dia tidak mengambil aliran daripada aliran-aliran yang betul ataupun aliran yang sahih yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tengok sehari dua dia kan hak berlaku hak debat mana yang Pi Faiz dengan apa tu dengan dipilih ni bercara dengan tauhid berkait dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berkait dengan sifat Allah yang mendengar melihat tu. Hak tu sebenarnya penyelesaian masalah tu benda asal yang bersama je sebenarnya. Kalau kita faham oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah tu berkait dengan akidah melibatkan pendengar Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar tu. Itu semua benda tu benda basic dah. Ada dalam sifat 20 dah. Cuma didatang pada baru ni atas perbincangan. Hak mana yang dikatakan kekuatan hujah tu nak berlaku di sana. Tetapi kita kata memanglah nak lawan guru pondok tu lawan pasal sifat 20 ni tak boleh lawan. Bukan kita kata kita tahu tauhid 3, tak ada masalah nak tauhid 3 pun. Bukan tauhid 3, tauhid 3 tak ada masalah. Tapi cukup kita belajar bab sifat 20 yang ada nama sifat-sifat Allah yang zat Allah tu, kena Allah pada hakikat asal dia. Alhamdulillah tu kita dah faham apa pengertian yang dikatakan nak disampaikan tu. Sebab dikatakan orang-orang pondok ni kalau bab sifat 20 champion. Tak nak lawan. Saya ingat hujah Ustaz Wahid kan baru ni dia orang pondok juga. Bab kita ingat orang sifat 20 ni memang dia guna kitab kuning, kitab asal, tetapi cuma disandurkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah berkait dengan mazhab pegangan kita hari ini sebagai untuk nak menguatkan lagi hujah itu. Tapi hakikatnya semua kedua-dua tu bincang pasal zat dan sifat Allah belaka. Sifat 20 belaka asalnya. Cuma waktu dia kata tauhid 3, orang kata sifat 20. Tapi hak tu berkait dengan aliran saja macam mana pegangan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tentang kepentingan tahap akidah dia tu. Itu saja perbincangan saja. Sebab hak yang dikatakan kita nak sokong-sokong belaka tu bila kita tengok huraian balik sama sajalah cuma atas diskusi agama ni benda yang sihat tak ada masalah dia alu-alukan. Sampai orang kita debat lagi dia boleh dia segan tempat tinggal. Kalau saya nak boleh lalu. Kalau saya kabur Dr. Ghazami dia tu lalu tu. Tadi kita kawan sama kawan ni cuma sekadar tengok je lah buat kenapa debat-debat ni tak ada masalah pun debat-debat ni buat menyakitkan orang awam saja nak menjadikan. Ada orang tanya mazhab baru ke Asy'ariyah ni Maturidiyah ni mazhab baru ke Ustaz dah. Benda tu benda berkaitan dengan perbincangan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Quran kata cukuplah kita orang awam kita dengar apa yang Allah kata wal ardi was samawati wal arsh semua tu Allah Maha melihat, Maha mendengar, pegang tu pun dah cukup dah. Kita berbekalkan dah ada pegangan akidah yang sangat kukuh di situ. Cukup sekadar tu sajalah. Samalah macam agama ni juga. Kan kita sedar bulan kalau tapi berkait dengan perbincangan pada baru ni sangat sihatlah dari segi keilmuan. Di sana kita tengok dapat keilmuan kedua belah pihak. Satu keilmuan di sebelah sana di pihak Salafi, satu di pihak Salaf. Kita boleh nilai kat mana-mana. Tapi kedua-duanya benda yang sama ke? Kotak yang sama ke? Atau dasar perbincangan baru ni tu. Saya cuma highlight ni supaya nak mudah faham sajalah. Takut orang kata apa maksud Asy'ariyah tu, Maturidiyah tu. Mazhab baru kenapa ni? Dah lah 4 mazhab kita pening dah nak amalkan. Tambah pula 2 lagi. Dah, bukan tu. Itu aliran saja. Pegang akidah sujud dia macam mana dia nak mewujudkan pada sifat Allah itu. Jadi ulama yang dikatakan membeli ini
Dia tidak ambil daripada aliran yang betul, saluran yang betul. Lalulah benda ni dia menjadi satu membuatkan sesuatu hukum berdasarkan kepada baik pada akal semata-mata, maka terjadilah seperti gelorang, seperti disamakan kedai dan anjing tadi ya. Sebab kata Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah ni ulama usul dulu, dia katakan ulama yang kita masih pegang lagi dari segi kitab-kitab dia hari ni, pandangan dia. Kata Ibn Taymiyah, dia kata jalan syaitan ni ada dua. Ibn Taymiyah katakan jalan syaitan ni ada dua, kata dia. Yang pertama, gulu dalam agama. Gulu dalam agama maknanya melampau dalam agama. Yang kedua, kata Ibn Taymiyah, jalan syaitan ni ialah cuai dalam agama. Melampau maknanya kita telah menjadikan agama ni berlebih-lebihan dah, sehingga kita mengkafirkan orang, menjadikan agama sebagai satu benda yang bentuk bukan satu hak lagi dah, macam sama macam agama lain. Banyak benda tu yang melampau, hulu dipanggil, jadikan modal untuk entertainment ataupun sinetron, yang saya katakan sebulan lepas tu. Inilah wajah dia, melampau dalam agama. Jangan kita terlampau baca kitab sangat sehingga kan kita boleh menidakkan hak pandangan orang lain. Orang lain baca kitab juga, tapi itu pandangan dia, sisi pandang dia. Barangkalinya contohnya satu grup A berhujah atas dasar kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, contoh. Tapi kita kena raih dia. Dah kamu berhujah, contohnya kalau berkait dengan nasab Nabi, keturunan Nabi kita ni, tapi dia berhujah atas orang itu, maknanya kita raih dia. Dah urus kitab mana? Contoh kitab mazhab Imam Syafi'i ataupun Syafi'iyah, ataupun pandangan daripada Al-Muzani. Okey, tak apa, kita boleh berlapang dada dalam isu ni, tak ada masalah. Tapi janganlah kita kata bila dia berhujah tu, kita kata pandanganmu ni sesak ni. Pandanganmu ni banyak kepada liberalisme ni, ateisme ni. Jangan gitu. Jangan melampau dalam agama ni. Sebab agama ni dia ada batang pagar-pagar dia, ada benteng-benteng dia. Kita nak sampaikan pada tu. Dia guna mungkin barangkali dalil dia ada. Jangan melampau. Yang kedua, cuai dalam agama. Maksud dia, Ibn Taymiyah kata cuai dalam agama ni, kita jadikan agama ni macam gebes saja, lepas pandang aja. Orang nak kata apa pun katalah, kita tak mempertahankan hak kita. Cuai tu maknanya leka. Leka maknanya dia beramal pun dia tak buat juga. Dia belajar sehingga kan berkitab-kitab tapi tak amal juga. Dia belajar sehingga kan wujudkan guru-guru yang hebat belaka, tapi tak disampaikan juga. Tak beritahu orang juga, tak sempurna juga dari segi keilmuan itu. Bila tanya, Allah kita dulu kan senang nak keluar bermusafir cari ilmu ni. Habis bitih kita, habis tanah sebidang kita, Raymond nak cari diri lah pula. Tak, kena buang sejutik. Awak ni lah yang dikatakan Tuhan rendang sangat kaki dalam api yang akan awal. Ni dipanggil mulut puaka, dia panggil, ulama mulut puaka. Kalau setengah orang buat tu apa, ulama jembong. Jembong jasbong banyak sangat benda yang menafikan hak yang Allah Taala tu. Bila suruh ngajar macam rasa. Macam-macam rasa. Nak tamu lagi. Ini panggil cuai dalam agama. Ibn Taymiyah meletakkan di dalam kitab dia, iaitu Ibn Taymiyah bersandarkan kepada jalan syaitan ni ada dua. Yang pertama, wulu dalam agama dan cuai dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita tak jauh lah semua ni. Kita jauh daripada semua perkara yang boleh mengurangkan imej agama kita ni daripada tercalon daripada pihak lain. Maknanya kita dalam beragama ni, dalam satu negara, dalam harmoni ni,
Jangan pula kita menidakkan hak pula. Jangan pula agama lain untuk menafikan hak Islam, jangan. Wajib dalam pertahankan kebenaran tu, kita kena sandarkan betul-betul. Tapi kalau nak bersama untuk nak sepakat harmoni, nak masukkan sama makan sana, tak salah. Nak raikan apa-apa acara, dia tu dia kita nak raikan harmoni silaturahmi, tak ada masalah tu. Cuma bila melibatkan soal hak agama ni, kita kena pertahankan betul-betul lah, wajib gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, masalul ladzina hummilut taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa ma masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini surah Jumaat ayat 5 yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, tetapi Taurat dah turut Taurat saya, tetapi mereka tiada memekulnya. Bagikan kedai yang memikul kitab-kitab. Amalah buruk kaum yang mendustakan keterangan-keterangan Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya dirinya. Ini surah Jumaat ayat 5. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitan fakana minal ghawin. Artinya yang bermaksud iaitu, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan keterangan-keterangan kami kepadanya, lalu dibuangnya. Sebab itu mereka telah didatangi syaitan, dan syaitan itu termasuk orang-orang yang sesat jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bermaksud perumpamaan sebagai anjing. Kalau engkau menhalaunya, dihulurkan lidahnya, dan jika engkau dihulurkan juga lidahnya. Surah Araf ayat 176. Okey. Kita faham pada konteks ini, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan keterangan-keterangan kami kepadanya, lalu dibuangnya. Sebab itu mereka didatangi syaitan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Al-A'raf, Allah Taala telah mendatangi ayat-ayat yang benar, keterangan-keterangan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak memberikan kekuatan, untuk menjadikan agama ini pegangan dan tauhid untuk kita faham dalam pegangan. Tetapi pada masa sama Allah kata, maknanya kita telah melalaikan, membuang apa yang keterangan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita. Kenapa? Kita telah mengikut jalan syaitan. Sebab jalan syaitan ni, dia akan pastikan kita ni lalai daripada bicara dan faham tentang Quran. Bicara tentang berkait dengan asal usul apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, iaitu ayat Al-Quranul Karim. Kita dah faham balik ni. Dan perumpamaan sebagai anjing, kalau engkau menghalaunya, dahulukan lidahnya, dan jika engkau biarkan dahulukan juga lidahnya kan. Maksudnya apa? Halau pun ia jalan lidah kau. Dah halau pun gitu juga. Maknanya jadi kakak dah. Maknanya dah bila dah agama dah ditawar ke dah jadi orang dah menjadikan agama Islam ni bukan pegangnya akidah kita dah, jadikan Quran sebagai menjaga benda main dah. Maka apabila sudah tiba masa yang kita tidak ada boleh kontrol lagi yang orang seperti ni, umpamanya kata Allah Subhanahu wa taala, maknanya perumpamaan sebagai anjing. Maknanya tak halal pun lidah jelek juga.
Dah Allah pun jelek kita juga. Maknanya dah terlewat dah. Dah tak ada apa-apa dah. Tak apalah sampai ke tahap seperti ni. Jadi apa ni, kita habiskan di sini dulu. Kalau ikutkan saya nak nak sebut tentang kalam tasawuf sikit ya. Tapi tak apa, kita sambung ke depan ya. Berkait dengan kalam Imam Ghazali tentang kenyataan dia dalam satu kitab yang berkait dengan hati tasawuf kita ni, iaitu berdasarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Nabi, iaitu akan datang akhir zaman ni, manusia ni tidak hira lagi lah ya daripada mana sumber pendapatan kita ni kan, mana soal haram, soal halal, gomonglah ke dia ni. Itu akhir zaman kata Nabi. Memang tak heran lah hari ni kan, orang yang ambil rasuah ke, ambil wang riba ke, ataupun macam-macam lah, ada usul-usul yang soal haram tu. Kata Nabi, pada akhir zaman ini tidak akan ada lagi lah di kalangan kita ni memperiksa dulu asal mana daripada sumber pendapatan kita kan. Asal tu gomoh lah ke. Itulah salah satu tanda akhir zaman pada tu. Tapi kita akan bicara sambungan hadis ni pada minggu depan insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.